Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Cikgu Adnan dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Terima kasih kepada cikgu kerana sudi menerima dan juga meluangkan masalah bersama kami pada hari ini, pada pagi ini untuk melaksanakan wawancara guru profesional bagi menyelesaikan tugasan KPG 3013 iaitu insan guru profesional yang dikendalikan oleh Prof Azhar. Jadi saya bagi tahu sikitlah untuk kita punya atur cara wawancara kita hari ni cikgu. Jadi kami berlima akan bagi soalan bergila-gila lah kepada cikgu dan cikgu akan jawab soalan tersebut lah. Gitu. Uh, Kalau tak ada apa-apa, boleh kita mula cikgu? Boleh silakan. Okey, terima Ini kasih. saya agak sibuk sikit. Okey cikgu boleh. Jadi saya mulakanlah dengan soalan yang pertama iaitu boleh tak kalau cikgu ceritakan sikit tentang cikgu punya latar belakang. Itu je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi memilih saya sebagai seorang guru untuk diwawancarakan. Sebelum tu sampaikanlah salam saya kepada Profesor Dr. Azhar Wahid, iaitu sahabat baik saya tu di UPSI. Dan saya kali terakhir saya berjumpa dengan dia pada, kalau tak silap saya, pada pertengahan bulan 10 hari tu. Saya ada satu meeting dengan dia di Kuala Lumpur. Berhubung dengan latar belakang saya ni, saya asalnya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Saya orang Kelantan. Cuma menetap di Terengganu. Dan saya mendapat pendidikan awalnya di Kuala Krai, Kelantan. Bukan di Kota Baru ya, di Kuala Krai. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya ke Universiti Sains Malaysia pada tahun 1986 sehinggalah tahun 1990. Pengkhususan saya di universiti ialah kesusasteraan dan juga sejarah. Itu pengkhususan saya. Dan sewaktu saya berada di Universiti Sains Malaysia tu, saya banyak memperolehi ilmu sastra saya itu dengan beberapa orang tokoh sastrawan yang cukup terkenal. Antaranya ialah arwah Profesor Dr. Shahnul Ahmad. Itu dia, sewaktu saya berada di USM itu, saya banyak timba ilmulah dengan arwah sastrawan negara sebenarnya, Shahnul Ahmad itu. Dan saya juga mendapat ilmu dengan Profesor Dr. Harun Daud. Dan Profesor Dr. Harun Daud itu adalah penasihat akademik saya sewaktu saya berada di USM. Dan sehingga kini saya masih lagi berhubungan dengan Profesor Dr. Harun Daud walaupun dia sudah pencen. Dan saya amat rapatlah dengan Profesor Dr. Harun Daud itu. Selain daripada itu, saya juga banyak dapat ilmu daripada tokoh sastrawan juga, yakni Profesor Madya Dr. Fatimah Busu. Itu daripada USM lah, dan beberapa orang lagi. Kemudian saya pada tahun 1990 saya memulakan perkhidmatan pertama saya sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Palung 4 Negeri Sembilan. Dan sekarang namanya ialah Sekolah Menengah Seri Perpatih Negeri Sembilan. Kemudian pada tahun 1996, penghujung 1996, saya berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nering. Sehinggalah sekarang lah. Dan saya di sekolah itu hampir 25 tahun. Dan
saya semenjak daripada 1992 lagi saya mengajar sastra Melayu sehinggalah hari ini. Selain daripada sastra, saya juga mengajar sejarah sebelum tu. Oh, okey. Itu saya rasa itu serba sedikit tentang latar belakang saya lah. Okey. Aina. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu boleh tak kalau macam cikgu bagi tahu selama cikgu berada dalam bidang pendidikan ni kan, apa pencapaian cikgu? Macam tu. Maksud Aina macam mana? Dia macam cikgu pernah macam contohlah pernah menulis kertas, pernah buat kertas exam ke, pencapaian macam tu lah. Anugerah-anugerah cikgu dapat ke. Saya sepanjang saya berkhidmat lah sebagai seorang guru ni, kalau sekitar tahun 1995, 96, macam Hmm? itulah tak silap saya, saya pertama kali diberi anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 1995. Hmm. Sewaktu saya mengajar di Negeri Sembilan gitulah. Dan saya juga pernah apabila saya berpindah sekolah ke sekolah menengah Seri Nering ni, saya mendapat 3 kali anugerah. Anugerah perkhidmatan cemerlang. Jadi jumlah sepanjang saya berkhidmat sebagai seorang guru ni, saya mendapat 4 kali lah. 4 kali anugerah perkhidmatan cemerlang. 1 di Negeri Sembilan dan 3 di Negeri Terengganu. Selain daripada itu juga, saya semenjak daripada tahun 1997 saya dilantik sebagai JU bagi seluruh negeri Terengganu bagi mata pelajaran sastra lah. Dan akhir sekali saya meletakkan jawatan saya sebagai JU tu pada tahun 2022. Maknanya tahun ni saya letak jawatan sebagai JU. Tugas JU tu antara lainnya ialah satunya menjadi dia guru yang menjadi pemudah cara kepada subjek sastra lah. Saya pun khususan saya kepada sastra STPM. Jadi selain daripada tu, tugas JU juga ialah dia kalau di Terengganu ni dia terlibat dengan akram. Saya sebagai ketua akram bagi mata pelajaran sastra di peringkat JPNT, dan saya juga ketua dalam apa dia tu, menggubal soalan-soalan percubaan bagi negeri Terengganu. Saya juga terlibat dengan pembinaan modul bagi negeri Terengganu, dan akhir sekali saya juga terlibat dengan pembinaan modul kesusastraan Melayu komunikatif yang terbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2015, dan modul itu diguna pakai di seluruh Malaysia lah. Modul yang saya bina dengan beberapa orang JU daripada negeri-negeri lain. Dan selain daripada itu, saya juga terlibat dengan, kalau di peringkat pendidikan ni dia panggil kajian tindakan. Kajian tindakan, ada satu kajian, satu research berkaitan dengan pendidikan, dan saya pernah membentangkan beberapa kertas kajian saya di peringkat kebangsaan, di peringkat IPG di peringkat kebangsaan, dan juga di peringkat negeri lah. Saya bentangkan itu berkaitan dengan kajian penghasilan karya kreatif, khususnya sajak. Selain daripada itu, antara apa yang saya buat sepanjang perkhidmatan saya ni sebagai seorang guru, saya juga terlibat dengan pembinaan, orang kata
apa dia tu, modul, bukan modul, terlibat dengan penghasilan buku, buku-buku rujukan untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 lah. Saya rasa kalau awak ambil sastra STPM, awak pernah guna barangkali buku saya barangkali. Barangkali lah. Okay. Pernah guna Aina? Buku apa cikgu? Buku khusus sastra Melayu komunikatif tu. Yang mana satu cikgu? Yang warna pink tu ke? Kejap. Okey. Buku warna pink tu. Dia kalau buku tu saya tak tulis nama saya tulis nama Muhammad Fudai. Ada. Ada, kata silap saya ada tulis 4 buah buku. Daripada semester 1 sampai semester 2 lah. Jadi itulah sebahagian daripada sumbangan saya lah. Dan saya juga banyak terlibat dengan apa dia tu, bengkel, teknik belajar dan sebagainya lah. Sama ada di peringkat negeri Terengganu ataupun di peringkat kebangsaan itu sendiri. Dan saya rasa itu sajalah yang saya boleh cerita setakat hari ni. Sebab ada benda-benda yang saya tak boleh cerita sebenarnya. Okey. Terima kasih cikgu, terima kasih. Okey, sama-sama. Cikgu, saya boleh teruskan? Boleh Asyikir. Cikgu, boleh tak cikgu ceritakan pengalaman cikgu selama cikgu mengajar subjek sastra? Maksudnya tak kisah apa sahaja yang cikgu boleh ceritakan. Untuk mengajar sastra ni daripada saya mengajar daripada 1991 sastra sehingga sekarang. Satu perkara yang saya boleh cadangkanlah pada anda kalau anda nak menjadi guru sastra yang baik. Pertamanya ialah anda harus banyak membaca. Membaca itu maksud saya membaca pelbagai bahan. Sebab dia sastra ni dia karya kreatif dan dia memerlukan banyak ilmu bantu yang lain. Maknanya dalam sastra ni kita perlukan apa dia tu, orang kata merentasi ilmu. Barulah kita boleh menguasai sastra itu. Dan selain daripada tu, kita hendaklah macam saya selalu buat kajian. Saya selalu minta pandangan daripada pakar-pakar dalam bidang sastra ini. Dan kebetulan saya ramai rakan-rakan daripada kalangan pakar lah. Contohnya ialah Profesor Azhar itu sendiri. Kalau di UPSI lah, Profesor Azhar, Dr. Hasrina, dan adalah beberapa orang lagi di UPSI tu. Kalau di UPM, saya selalu berhubungan dengan Profesor Dr. Arba'in Sujud. Kalau di UKM, Cik Lah, Profesor Dr. Saipul, Dr. Mawar, Dr. Dr. Zubir dan sebagainya. Dan saya selalu merujuklah pada mereka hal-hal yang berkaitan dengan sastra ini. Dan yang berikutnya ialah kita harus membuat banyak kajian. Dia sebab gini, kalau kita nak mengajar sastra ni, di peringkat sekolah, dia tak sama tau tak? Antara seorang pelajar dengan seorang pelajar ataupun antara katalah tahun ini dengan tahun hadapan, mungkin tak sama pelajar itu. Jadi kita harus banyak mengkaji dan kita harus banyak membuat penyelidikan. Kita harus
ubah suai kaedah PDPC kita tu. Kalau kita tak ubah, kita stay dengan cara yang sama, mungkin cara penyampaian itu tak akan sampailah. Kalau anda tanya Sikin, kalau awak perasan masa saya mengajar anda, saya barangkali agak garang sikit, tanyalah Sikin tu. Sumpah seranah tu biasa. Tapi apabila saya berhadapan dengan pelajar yang berbeza tahun ini, contohlah, saya agak lain sikit. Maknanya dia bergantung pada pelajar lah. Maknanya kaedah kita itu kena sentiasa berubah. Bergantung kepada pelajar kita itu sendiri. Itulah antara benda yang saya boleh cakapkan sikit. Ada lagi sikit? Ada cikgu. Seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru tu supaya guru tu berjaya? Satunya lah rajin lah. Rajin itu maksud dia banyak perkara. Rajin belajar, rajin membuat penyelidikan, rajin membaca, rajin bertanya dan sebagainya. Contoh, saya bagi contoh lah. Kalau sekarang KMK ni di peringkat STPM kita ada satu tajuk baru, bukan barulah, maknanya tajuk yang di luar daripada orang kata sastra pesir, sastra tuling. Dia ada multimedia, dia ada pengurusan. Jadi macam multimedia, dia benda tu dia berubah sepanjang masa. Dia berubah sepanjang masa. Dia multimedia, dia melibatkan teknologi. Jadi teknologi tu dia sentiasa berubah dan kita kena rajin lah. Maknanya rajin menyelidik, membuat kajian tentang perubahan-perubahan dalam bidang teknologi itu. Kalau kita tak rajin mencari, kita tak mampu untuk mengajar pelajar kita dengan ilmu yang betul, dengan cara yang terbaik. Itu contohlah. Yang keduanya, kalau dalam KMK sekarang ni kita ada satu tajuk lagi lah, pengurusan. Pengurusan itu adalah satu ilmu lain berbanding dengan sastra. Jadi kita kena rajin lah, rajin membuat penyelidikan, rajin tanya, rajin membaca dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya lah kita harus yakin apa yang kita ajar tu. Dan yang pastinya untuk mendapat kejayaan kita hendaklah jujur dan ikhlas dalam setiap pengajaran kita itu. Dan kadang-kadang kejujuran itu, keikhlasan itu kita tak serlahkan secara langsung, mungkin secara tidak langsung lah. Dan akhir sekali perkara yang saya selalu buat ialah pupuk sifat apa dia tu, orang kata ambil peduli terhadap pelajar kita. Orang kata ada sifat kasih sikit. Cuma saya ni agak berbeza sikit. Saya ni sifat kasih saya pada pelajar saya tu saya tunjuk dalam keadaan yang muka bengis, betul tak sikit? Muka yang agak garang, tapi dalam hati saya tu memang saya nak lihat pelajar saya tu berjaya. Dan itu yang saya rasa perlulah yang ada dalam diri seorang guru. Sifat penyayang itu perlu ada. Walaupun marah, tetapi dalam hatinya tetap sayang. Betul sikit? Betul, sokong. Okey, ada lagi sikit? Okay. Aina Sofia. Okey cikgu, saya sambung Sambung. Okey.
Pada pendapat cikgu rasa apa ciri atau sifat yang perlu disemai untuk menambahkan kepribadian seorang guru yang unggul? Saya rasa soalan susah sikit tu. Dia yang saya rasa yang penting juga untuk menjadi seorang guru yang baik inilah orang kata accountability, yakni sikap kebertanggungjawaban itu. Sikap kebertanggungjawabban terhadap tugas yang diamanahkan pada kita. Maknanya kalau kita tak menunaikan tanggungjawab kita tu sebaik mungkin, maka saya anggap benda tu akan gagal lah. Dan kita kena ingat pelajar itu adalah amanah. Amanah ibu bapa pada kita, amanah kerajaan pada kita, dan dia merupakan satu tanggungjawab apabila kita mengambil amanah itu. Dan amanah itu hendaklah dijaga sebaik mungkin lah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, yang saya rasa selain daripada accountability ialah integriti. Setiap guru harus ada integriti, dan integriti itu mestilah menjadi satu pegangan kepada setiap guru lah. Contoh, saya bagi contoh. Kalau sekarang kalau di peringkat tingkatan 6, kita ada kerja khusus, betul tak? Kita ada kerja khusus yang pelajar terpaksa laksanakan kerja khusus. Kalau kita tak ada sifat integriti, maka kita akan bagi markah tu sama je pada pelajar lain. Jadi itu sebenarnya tak benar tu sebenarnya. Itu tak boleh, kita tak ada integriti. Jadi kita harus memberi markah kepada pelajar yang betul-betul rajin. Dan sifat integriti itu akan menjadikan kita lebih bertanggungjawab lah. Itu antaranya lah. Okey, Sofia, ada lagi Sofia? Ada cikgu. Okey, macam mana pula kalau ciri kepribadian tu yang tidak sepatutnya ada dalam seorang guru? Maksudnya? Macam tadi cikgu terangkan ciri yang perlu disemai dalam seorang guru yang unggul. Okey, macam mana pula dengan ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada dalam seorang guru yang unggul? Ciri yang tidak sepatutnya, maknanya terbalik daripada yang tadi lah. Maknanya tidak amanah, tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan, tak ada, orang kata tidak berintegriti dalam menjalankan tugas. Maknanya dia terbalik daripada itulah. Dan kalau selain daripada itu, dia malas, tak malas pergi kerja, malas periksa tugasan pelajar, malas membuat penyelidikan, malas membuat kajian baru, malas menyelidik, malaslah. Dan apabila kita malas, maknanya kita akan gagal lah dalam usaha kita untuk mendidik pelajar tu. Okey, Sofia. Okey, cikgu. Seterusnya. Siapa? Sofia. Ya. Daripada mana ni? Faham. Assalamualaikum cikgu. Saya sambung. Okey. Siapa dia ni? Sakina. Assalamualaikum cikgu. Saya sambung Suara putus-putus lah Sakina. Ini
Saya rasa dia Ah, suara ni. jap, jap. Ha? Asyiki. Sophia, Sakinah daripada mana Sophia? Daripada Sabah cikgu. Ha? Sabah, Sakinah Sabah. daripada Sabah. Daripada Sabah. Sabah kat mana Sakinah? Tenom. SMK Tenom. Ha? Sakinah? Iya, SMK Tenom. Iya, Siapa guru yang mengajar KMK sana? Cikgu Juria. Juria Ju. Sakinah? Kalau di Tenom itu, Juria Juwat. Sakinah, kalau di Tenom itu ada satu tempat yang saya suka Dia ialah lah teh. uh, Iya. Sophia. Dia dengar tak Sophia? Ya cikgu. Sakinah dengar tak? Sakinah dia lain slow cikgu. Oh, dia dah slow. Oh, sangkut-sangkut. Tak apa cikgu cakap kita orang dengar. Tu siapa dia tu? Dah berdua dah tu. Sakinah. Dia duduk mana pula? Sakinah buka. Saya Sakinah. Sakinah ada nak tanya cikgu Sakinah? Ada, tanya. Kejap cikgu. Kejap. Dia daripada mana? Saya daripada Johor, cikgu. Dengar tak suara saya? Johor kat mana? Saya Bandar Tenggara. Oh, Bandar Tenggara. Dia tak kenal lah cikgu saya. Siapa dia? Cikgu Fadila, dia pun JU juga. JU Johor kot. Rasa-rasa pernah jumpa? Kalau Zul Akasha kenal? Kenal? Tu cikgu saya. Aina? Itu mana asal? Saya Perak cikgu. Perak kat mana? Saya selama Perak. Oh, Selama. Tak pernah pergi sana. Saya tak pernah, tak ada orang kenal di Selama. Betul. Dia limited cikgu sekolah tu. Sekolah tu limited? Sebab ada saya dia limited. Oh. Sakinah, apa nak tanya? Apa harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Macam ni, saya selalu cakap pada pelajar saya lah supaya mewarisi ilmu saya. Dan saya mengharapkanlah generasi muda khususnya macam anda ni lah dapat mewarisi ilmu sastra dengan baik. Saya nak kata saya ni pakar dalam sastra tak juga. Dan saya harapkan anda dapat menyumbang kepada perkembangan ilmu sastra akan datang. Maknanya generasi sebelum ini kalau ikutkan adat dunia ini, yang tua akan pergi, betul tak? Dan saya amat mengharapkanlah kepada generasi muda agar dapat menyambung legasi guru-guru anda, legasi tokoh-tokoh sastra sekarang untuk mengembangkan lagi sastra ini di persada antarabangsa khususnya. Dan saya amat mengharapkanlah akan ada satu hari nanti rakyat Malaysia ini akan dinobatkan sebagai tokoh sastrawan di persada dunia, dan insyaAllah akan ada rakyat Malaysia yang akan menerima anugerah Nobel, yang anugerah tertinggi di peringkat antarabangsa. Dan
perkara yang saya juga harapkan sebab sekarang ini saya lihat generasi muda tidak begitu meminati ataupun menghayati sastra ini secara baik. Khususnya sastra tradisional. Saya ni minat sastra tradisional dan memang saya pakar dalam bidang tradisional. Jadi saya amat mengharapkanlah sastra tradisional masyarakat kita ni diketengahkan dalam kalangan generasi muda. Dan saya tengok generasi muda ini memang dia tak begitu meminati dan dia tak begitu memahami karya tradisional. Sebenarnya karya tradisional itu merupakan akar budaya kita. Akar jati diri orang Melayu. Okey Sakinah, itu antara harapan saya lah hari ni. Lepas tu, apa nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal guru insan profesional? Saya sebagaimana guru-guru anda lah juga sering nasihatkan pada anda supaya satunya apabila kita menjadi guru, kita hendaklah macam saya sebutkan tadi, hendaklah bertanggungjawab. Bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan pada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah selain pada tanggungjawab, kita hendaklah banyak bersabar. Itu dia. Sabar. Kita mengajar ni kena sabar. Sebab pelajar kita tu dia perangainya macam-macam. Okey? Perangainya macam-macam. Ada kalau 100 orang pelajar, dia ada 100 orang perangai. Okay? Jadi kita harus sabar dengan pelajar kita. Itu yang mustahak. Kalau kita tak sabar, kita akan hadapi masalah lah. Yang ketiganya ialah apa yang kita lakukan hendaklah dilakukan dengan rasa ikhlas terhadap tugas kita itu. Dan akhir sekali kita kena ingat pelajar kita itu ialah manusia, insan, dan kita harus layan pelajar itu sebagai seorang manusia. Dan perkara yang saya rasa perlu, ajarlah dengan penuh kasih sayang kepada pelajar kita tu. Okey? Okey Sakinah? Terima kasih. Okey cikgu, saya pula nak sambung. Mungkin soalan terakhir kot. Maha. Boleh? Boleh. Jadi cikgu cakap kan cikgu dah lama dalam bidang perguruan kan. Jadi boleh tak cikgu ceritakan sikit macam mana cikgu masih kekalkan reputasi dalam bidang kesusasteraan Melayu ni? Mana mungkin cikgu pernah terfikir nak masuk bidang lain tapi cikgu still dengan kesusasteraan ni ke? Ini saya rasa soalan cepu emas ni. Saya tak terfikir nak masuk bidang lain ni kerana saya tak ada kemahiran lain. Itu dia. Saya tak boleh jadi doktor sebab saya tak ada kemahiran sebagai seorang doktor. Saya tak boleh jadi engineer sebab saya tak ada kemahiran dalam bidang kejuruteraan. Saya tak boleh jadi petani sebab saya ni tidak memiliki tanah yang luas untuk bertani. Saya juga tak boleh menjadi nelayan kerana saya ni mabuk laut. Okay? Jadi sebab itu saya kekal di sini dan selain daripada itu saya sebenarnya amat sayang kepada jawatan saya ni. Dan itu yang pentingnya sebab itu saya kekal sehingga hari ini. Saya suka menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik.
untuk mendidik dan untuk menyampaikan ilmu, khususnya ilmu sastra pada pelajar saya. Dan saya seingat-ingat saya lah, ada pernah beberapa kali pihak pengurusan sekolah dan juga pihak pengurusan pejabat pendidikan daerah Besut dan juga Jabatan Pendidikan Terengganu menawarkan beberapa jawatan pengurusan pada saya. Sama ada GPK Curriculum, GPK HEM ataupun GPK 1. Semuanya saya tolak. Semuanya saya tolak sebab apabila menjawat jawatan pengurusan, saya akan secara tidak langsung saya akan sehari demi sehari saya akan abaikan ilmu saya. Saya akan lebih banyak terlibat dengan pengurusan lah. Sebab itu saya menolak jawatan itu. Saya lebih suka mengajar, saya lebih suka mendekati pelajar-pelajar saya. Dan saya rasa saya seronok mengajar. Dan saya seronok mengajar sastra. Sebab itu saya kekal sehingga gini menjadi guru sastra. Dan kalau tak silap saya lah, kalau di Sabah dan Sarawak, majoriti guru kenal saya. Sakinah, majoriti guru kenal saya. Cikgu, nama apa tadi? Juriah juga. Iya, Juria betul. Kalau Cikgu Juriah memang saya kenal lah. Cikgu Juriah kalau di papar itu antara cikgunya adalah Cikgu Rukiah. Cikgu Rukiah, Cikgu Connie Lorenzo, itu memang sahabat baik saya lah. Cikgu Connie tu apa dia tu? Pusat tingkatan 6 Panampang. Okey, itu. Dia ada lagi nak tanya cikgu dia? Tak ada daripada saya, mungkin daripada kawan yang lain. Tapi cikgu, apa yang cikgu cakap tadi tu memang sama macam bekas cikgu saya yang di sekolah dulu lah. Dia pun macam cikgu. Dia memang tak minat dengan pengurusan, dia sayang dengan budak-budak. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu nak tanya. Okey, sikit. Apa perancangan cikgu lepas cikgu menamatkan perkhidmatan bidang pendidikan? Saya ada satu yang saya fikir sekarang, dan saya sedang saya dah bermula sebenarnya. Saya dah bermula untuk menulis. Saya suka menulis. Semenjak daripada di universiti lagi, saya dah menulis. Sama ada karya kreatif, saya suka menulis saja. Saya tak suka menulis cerpen sebab arwah, saya masih ingat lagi arwah sastrawan negara Profesor Dr. Sahno Ahmad, dia kata masa saya ambil paper dia tu, dia cakap kat saya, dia kata dia membahasakan diri dia cikgu sebenarnya, tu arwah ni. Dia kata cikgu tak nak lihat anda ambil subjek saya, paper saya kerana dia kata awak keras lidah. Keras lidah tu maksud dia saya tak boleh mengarang. Tetapi walaupun begitu, saya menulis. Saya suka menulis saja. Masa tu saya berkawan rapat dengan seorang penyair yang juga terkenal, sahabat baik saya, sekarang dah arwah, yakni Rahmidin Zahari, seorang penyair pengarang yang begitu baik, begitu popular, dan pengarang ini pernah menerima anugerah Sir Wright Award sebenarnya. Dan saya belajar daripada dia untuk menghasilkan karya. Dan sewaktu saya belajar di USM itu, saya ni daripada keluarga yang agak susah. Jadi ada satu sumber pendapatan saya lah, saya menghasilkan karya, saya hantar kepada penerbitan sama ada Dewan Sastra ataupun
kepada Berita Harian, Mingguan Malaysia, saya kena bayar. Sajak saya itu akan dibayar. Mulalah tampung sikit-sikit sewaktu saya belajar. Dan minat itu masih lagi kekal sehingga hari ini. Dan saya dah mula untuk menulis. Cuma bidang penulisan saya bukan karya kreatif. Saya lebih suka menulis kepada bahagian apa tu? Yang berbentuk ilmiah. Khususnya buku lah. Sekarang saya cuba usahakan untuk siapkan 2 buah buku sastra untuk tingkatan 6. Jadi saya akan cuba selesaikanlah dalam masa pencen nanti. Okay. Saya masih lagi berbaki lebih kurang 12 bulan perkhidmatan saya. Okey. Ada lagi ke? Sophia, ada lagi? Cikgu saya nak tanya. Tadi Ken tanya selepas cikgu tamatkan perkhidmatan kan. Jadi saya nak balik semula lah sementara cikgu ada lagi masa untuk 12 bulan tu. Saya nak tanya cikgu, wajar ke kita sebagai cikgu sastra bagi kerja sekolah dekat budak murid-murid? Diorang buat kat rumah. Wajar ke tak wajar? Bagi buat kat rumah? Maksudnya kerja sekolah lah, latihan sastra lah tapi buat kat rumah. Lepas tu besok pergi sekolah cikgu nak check. Wajar ke tak wajar bagi cikgu? Kalau saya rasa wajar. Wajar. Cuma saya selalu risau sebenarnya. Bagi kerja pada pelajar, apabila dia balik buat ke rumah, sebenarnya itu satu tindakan yang baik sebenarnya. Dan cuma bagi pihak saya lah, saya ni ada sedikit wasangka. Apabila dia balik buat di rumah, mungkin dia tiru. Dia tiru buku, dia salin. Itu menyebabkan dia tak faham. Dia tak faham apa yang dia salin itu. Tapi kalau dia salin, sambil salin, sambil dia membaca, itu saya rasa itu baik sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk mengasah pemikiran dengan baik dah, kita jawab latihan kita tu tanpa rujuk pada buku mana-mana, kita terus buat. Itu saya rasa lebih baik. Sebab itu saya lebih suka kalau di sekolah saya bagi latihan terus jawab dalam masa yang diberikan. Sebab saya lebih fokus kepada latihan itu, lebih fokus kepada untuk persediaan untuk menghadapi peperiksaan lah. Jadi bagi kerja sekolah bagus, tapi saya nak ingatkan satu je lah. Sebab saya lihat ramai ni antara gurunya lah, apabila bagi kerja sekolah timbun-timbun, pelajar hantar, tak periksa, tak tanda, tak semak. Itu gambaran kepada tidak bertanggungjawab lah. Dan kalau saya nak kata selalu periksa, tak juga, betul tak sikit. Tapi saya akan tengok. Saya akan tengok, saya akan komen. Dan kalau sikit dia tahulah cara saya semak tu. Mungkin saya conteng. Betul tak ke? Bahasa cikgu tulis atas latihan tu, cikgu tulis apa sikit? Ingatlah. Okey, cikgu suka conteng. Jadi latihan tu bagus. Bagus. Waktu sekolah. Tapi kita kena ingatlah bila kita bagi, pelajar hantar, kita kena tunaikan tanggungjawab kita periksa. Supaya pelajar tu tahu di mana silapnya, di mana betulnya dan sebagainya. Okey, itu. Aina? Okey. Okey cikgu. Jadi cikgu saya rasa tak ada persoalan ada tak yang lain nak tanya cikgu? Tak ada Okey. Kalau tak ada cikgu tanya. Aina, ada lagi.
Kalau tak ada, saya masukkan soalan seterusnya cikgu, yang kalau macam cikgu ada tak kata-kata akhir untuk apa? Pada kami lah, kata-kata akhir cikgu pada kami yang bakal jadi guru. Ya, Kin? Kita ada satu lagi. Macam ni, kata-kata terakhir saya lah. Untuk menjadi guru sastra yang baik, jiwailah sastra itu. Anda harus menjiwai sastra. Harus menelaah karya sastra itu dengan sepenuh jiwa lah. Dengan sepenuh jiwa, penuh perasaan dan sebagainya. Okay, itu antaranya lah. Okay, Aina. Okey cikgu, okey. Cikgu, tadi Kin ada mention saya. Saya terlepas soalan tanya. Cikgu dulu last cikgu belajar universiti tu dari uni mana? Saya belajar di Universiti Sains. Universiti Sains Malaysia. Saya belajar tahun 1986 sampai 1990. Pengkhususan saya dalam bidang kesusastraan. Dia bukan kesusastraan Melayu ya. Kalau USM tu dia kesusastraan sebab kita akan belajar semua. Sama ada sastra Eropah, sastra Amerika, kritikan sastra pembandingan dan sebagainya. Itu saya belajar di USM lah. Selain daripada saya di USM dia ada major minor ya. Saya major sastra dan minor saya ialah sejarah. Sebab tu saya boleh mengajar dua mata pelajaran, satu sastra dan satu sejarah. Tetapi fokus saya ialah sastra lah sehingga gini. Okey. Okey, Aina. Okey cikgu. Yang lain? Ada. Ikin ada. Apa pandangan cikgu apabila sekarang ni kita lihat ada sekolah yang masukkan subjek sastra? Saya rasa amat kecewa lah. Saya rasa amat kecewa dan saya rasa apabila kita memasukkan subjek sastra itu, kita secara tidak langsung membunuh minat pelajar dalam sastra dan kita secara tidak langsung membunuh perkembangan kesusastraan tanah air. Itu dan saya agak kecewa lah dan saya juga risau sebenarnya. Apabila saya pencen nanti, adakah di sekolah saya ni akan ada pengganti untuk mengajar sastra, dan setakat yang saya duk tanya, tanya rakan-rakan, majoritinya tidak begitu berminat untuk mengajar sastra. Dan saya risaulah kemungkinan akan ditutup ataupun sebagainya. Dan kalau kita lihat di Terengganu ini, di Terengganu, mata pelajaran sastra sudah berkurangan. Kalau dulu banyak sekolah buka sastra, tetapi sekarang kalau di Terengganu hanya 6 sahaja. 6 buah sekolah sahaja dibuka di peringkat negeri Terengganu. Dan saya lebih suka kalau di Sabah dan juga Sarawak. Sabah Sarawak memang sekolah yang pelajar yang mengambil mata pelajaran sastra cukup ramai. Dan di Malaysia ni yang paling ramai ialah pelajar Sabah. Diikuti oleh pelajar Kelantan dan juga pelajar Sarawak. Okay, dan itu menjadi satu kebimbangan lah pada saya. Dia kalau tutup, saya bimbang akan terkubur lah sastra ni. Dan bagi saya, kalau anda membaca tamadun mana-mana tamadun di dunia ini, salah satu ciri tamadun ialah sastranya, perkembangan sastranya. Jadi saya harapkanlah anda generasi muda dapat memartabatkanlah sastranya dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya di peringkat antarabangsa lah. Okey Aina. Okey. Go, satu lagi. Okay. Saya sekejap lagi dalam seminit boleh? Okey.
Boleh. Cikgu, kan ada sesetengah perspektif guru, dia anggap budak-budak yang ambil sastra tu budak yang kurang cerdik sebab dia lebih mementingkan kepada bidang sains dan sebagainya. Macam kalau ambil sastra je dia fikir budak ni kurang cerdik, macam tak ada masa hadapan. Saya nak tanya sikit sebelum saya jawab. Sikit ambil sastra, Aina ambil sastra, Sofia ambil sastra, dia ambil sastra, Sakinah ambil sastra. Anda semua tak cerdik ke? Cerdik. Ha? Cerdik. Jadi anda cuba buktikan bahawasanya orang yang mengambil sastra itulah orang yang cerdik. Seperti mana anda. Okay? Cuba nafikan apa yang orang kata tu. Dan bagi saya selain daripada cerdiknya, sastra itu boleh dia akan membentuk nurani manusia itu menjadi lebih baik. Dengan kata lain, sastra itu boleh memanusiakan manusia itu. Dia boleh memanusiakan manusia itu, sastra itu. Jadi saya rasa tanggapan orang yang bahawasanya orang yang ambil sastra itu orang yang tak cerdik itu, saya rasa satu tanggapan yang silap. Kalau dia kata tak cerdik, maknanya saya tak cerdik lah juga. Anda tak cerdik lah juga. Tapi daripada apa yang anda cakap tadi, anda bukan daripada kalangan yang tak cerdik, tu tak? Jadi cuba kita seboleh-bolehnya kita cuba nafikanlah apa yang persepsi orang tu. Sebenarnya silap sebenarnya. Okay, silap persepsi tu. Okey, itu. Okey. Okey cikgu, jadi saya rasa sampai situ je lah kami punya soalan untuk dekat cikgu. Perkongsian sekali yang cikgu bagi perkongsian tu saya rasa sangat menarik lah. Begitu juga dengan kawan-kawan saya rasa sangat menarik. Sebab bukan senang kita orang nak interview cikgu yang penuh pengalaman bagi 12 bulan untuk tamat perkhidmatan ni. Jadi saya rasa benda tu macam luar biasa lah. Sebab Prof pun selalu sebut nama cikgu dekat kelas. Dia tanya-tanya seorang. Ya, dia tanyalah macam dia tanya asal mana Terengganu. Saya kan cakap lah cikgu-cikgu tu, saya kenal kawan baik dengan saya, dia cakap gitu. Tapi kita tu yang kita decide untuk pilih cikgu lah. Jadi terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada cikgu dan semoga kita bertemu lagi lah untuk lain-lain masa mana ke. Jadi sebelum tu saya nak minta kebenaran cikgu lah untuk kita tangkap gambar untuk kita orang tunjuk dekat Prof nanti. Okey. Okey, Aina Sofia boleh tak tolong ni gambar dalam 2 keping, 1 formal, 1 freestyle. Okey, sekejap ya. Okey, formal. 1, 2, 3. Siap. Okey, sekali lagi. Freestyle. Mini 1, look. 2. Okey. Okey, dah ke? Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Akhir daripada saya, sampaikanlah salam saya kepada Dr. Azhar, Dr. Narazimah, Dr. Zrina dan lain-lain lah. Okey. Okey, Khususnya kepada pensyarah awak tu lah, Dr. Azhar. Sampaikanlah salam saya. Okey, itu saja. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, terima kasih. Bye cikgu, bye.